Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jam di schedule lebih kurang pukul 10 malam lebih sikit. So hari ni semua warung-warung di Kulim Kedah ni dia pukul 10 dia kena tutup lah. So saya baru pergi ngopi-ngopi jadi uh, sembang lah dengan kawan-kawan, tengok apa reason yang diorang bagi dalam kehidupan masing-masing kan. Terutamanya kalau anda tengok saya dengan baju Volten semangat 24 jam. Okey. Cuma apa yang saya nak share pada malam ini saja-saja. Ini tak ada inform kat siapa-siapa pun. Pukul 10 saya nak buat presentasi. Sebenarnya tak ada apa-apa. Cuma hari ini saya banyak jumpa kawan-kawan. Saya banyak jumpa orang yang sudah pengsan buat bisnes. Saya setakat ni saya jumpa 5, 6 orang. 6 orang saya jumpa. Dia orang ni pengsan buat bisnes. Maksudnya dia orang buat bisnes, tetapi lepas tu dia dalam sebulan, 2 bulan, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, kemudian berhenti. Saya cuba dapatkan sebenarnya apa masalah dengan dia orang ni kan. Masalah apa dengan orang-orang ni. Dia orang ada masalah. Dia orang cakap, jadi bila dia orang cuba, bila dapat satu ruang dan peluang yang dia pernah buat tu, dia orang join buat. Kemudian seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, berhenti. Kemudian ada yang cari ruang-ruang yang lain. Kalau ada yang mudah sikit, dia cakap untuk capai target ataupun apa yang mereka nak. Yang satu lagi dia balik kepada keadaan asal dia. Maksudnya dia duduk kerja buat benda yang bersama dan dia cakap dia mampu buat yang ni saja. Jadi saya mendengar saja hari ni, mendengar saja, tengok apa sebenarnya diorang ni. Sebab saya cuba nak research. Sebab dulu masa saya masuk dalam satu kursus dan saya dah banyak baca buku-buku kisah kejayaan manusia di muka bumi ni lah. Contoh berkait dengan bisnes ni. Dia kata apa, dalam apa yang kita buat daripada 100 orang, 5 orang tu sukses. 95 tu dia nak kata fail pun tak, tapi dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Dia balik kepada basic. Jadi 5 orang dia kata sukses dan 2 daripada 5 orang tu 2 orang betul-betul sukses. So 3 tu sukses, tapi yang betul-betul sukses tu 2. Jadi statement ini saya kadang-kadang setuju, kadang-kadang saya tak setuju. Tapi benda ni dari dulu sampai sekarang saya baca hampir ke semua benda yang sama ayat tu. Jadi saya cubalah duduk dengan kawan-kawan yang macam ni, yang ada keinginan untuk mengubah hidup, dan kita tengok apa dia punya reason, dia punya chances dia. Jadi hari ni saya buat ronda-ronda. Tapi betul lah, bila saya niat saya nak jumpa, saya jumpa banyak kawan hari ni. Hari ni banyak kawan. Walaupun dalam keadaan COVID-19, saya jumpa kawan-kawan yang ada buat dalam company-company lain juga, dan ada yang juga dalam Volten. Yang dah berhenti buat Volten pun ada, yang dia kata dia buat-buat je lah. Tapi dulu saya pernah tengok dia hadir dalam kursus motivasi yang saya buat, dalam training yang saya buat. Mereka ni pernah hadir. Dan saya pernah buat di Ipoh. Kalau tak silap saya, masa tu kita belum diserang COVID-19 lagi. Masa tu saya ingat ada lebih 700 orang kot. Pernah buat presentation dan kita pernah buat training dalam 200 orang. Pada masa tu saya pernah bagi tahu satu ayat. Anda yang berada dalam 200 orang dalam bilik ini juga akan hilang, saya cakap. Ada orang marah saya. Saya kata lepas tu buat lagi satu training. Masa tu tak ramai sangat, ada 100 orang. Saya pun ulang benda yang sama. Anda yang ada 100 orang dalam bilik training hari ini yang bersemangat datang training daripada pagi sampai ke malam. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari 2 malam kita buat di Ipoh baru ni. Dan saya tetap mengatakan benda yang sama, iaitu anda yang berada 3 hari 2 malam di training di Ipoh ni, saya bagi tahu kepada anda, 95 orang akan hilang. 5 orang saja yang akan stay dalam training tu. Maksudnya anda yang barulah, jangan yang lama-lama yang dah sudah sukses tu. Dan benda ini bila habis training, ada orang attack saya juga. Dia kata, cikgu, rasanya kurang tepat. Apa yang cikgu bagi tahu tu kurang tepat. Saya mengatakan bukan saya cakap. Yang tu dunia cakap. Semua jutawan-jutawan yang bijak, trainer-trainer, training-training yang buat training, dan saya pernah tengok training, ayat tu juga dia pakai. Dia kata daripada 100 orang tu, dia kata 5 orang biasanya sahaja yang akan stay, akan menjadi great leader. Dan anda
jangan bermimpi untuk create, terutamanya orang yang kadang-kadang yang lagi satu ayat dia yang paling bagus, yang paling menyejukkan atau menyakitkan saya tak tahu. Dia kata orang yang berumur ni, kalau dia dah berumur tu, dia kata kita nak train dia tentang satu bidang bisnes dia ni paling susah lagi nak bandingkan dengan anak-anak muda ni. Sebab dia kata dia dah try berkali-kali dan dia ulang berkali-kali. Dan dia akan buat benda ni sampai bila-bila. Jadi saya cuba mengatasi apa benda yang banyak orang cakap, cuba kita ubah persepsi orang yang fail dan nak sukses itu macam mana. Dia kata tak boleh, cikgu. Dia kata even anda seorang trainer yang hebat, yang luar biasa, tapi kalau anda cuba motivate, sekadar motivasi, sekadar mengajar orang, dia cakap agak sukar untuk anda mengekal. Memang sukar, dia kata. Jadi hari ni saya macam rasa ya, betul tu, benda tu betul. Benda tu betul. Yang membezakan orang yang nak berjaya dengan tidak berjaya ni, sama ada dia boleh buat dia bertahan. Contoh, kalau dia dalam syarikat Volten, dia boleh bertahan, ada yang paling teruk dia bertahan 2 minggu je. Dia pulen 2 minggu tu, dalam 2 minggu dia hilang terus. Ada yang bertahan sebulan. Bersebulan dia try, dia hadir motivasi. Dengan motivasi dia bersemangat. Wah, dia bersemangat 2 minggu, 3 minggu dia bertahan. Bulan kedua, bulan ketiga pengsan. Datang lagi, masuk training lagi. Semangat balik, buat bulan kelima, bulan keenam pengsan. Okey, soalan dia, anda sedar tak kebanyakan grup-grup yang ada dalam semua komuniti dia ada watak ini. Jadi conclusion dia, saya bagi tahu kepada anda, kebanyakannya adalah cuba untuk sukses. Cuba untuk sukses. Yang membezakan orang yang nak sukses dengan orang yang anda tengok yang pengsan ini, kebanyakan yang pengsan, mereka cuba kalau benda ini boleh sukses. Cuba untuk sukses dan buat untuk sukses, dua benda yang sangat berbeza. So itulah topik yang saya nak bagi tahu anda sekarang. Sekarang. So, hari ini anda tengok, bila kita berada dalam keadaan COVID-19, kita terkurung di rumah, kan benda ini menjadikan satu reason yang baik untuk kebanyakan orang, bagi satu reason supaya dia boleh cerita dekat orang. Aku sebenarnya bersemangat nak buat, tetapi anda tahulah COVID-19 ni, orang semua tak ada duit, pekerja-pekerja tak ada. Dan dia kata aku buat pun susah. So, tak boleh pi. Kan? Okey, soalan saya, dengan keluarnya reason itu, anda dapat apa? Adakah anda berjaya? Bila anda keluar statement itu, adakah anda boleh mengubah hidup anda? Bolehkah anda merasakan sesuatu yang hebat dalam diri anda? Mengubah segala-galanya? Tidak kan? Bila anda masuk dalam kursus untuk sukses, how to be a successful people, bagaimana mereka ini, dia punya thinking, dia punya action, apakah tindakannya dia buat. Kadang-kadang kita cuba hold, saya cuba diam dalam grup tu. Saya nak tengok, bila saya cuba dalam grup tu, kita tengok dia punya bersemangat ni berapa lama dia boleh bertahan dan berapa orang. Dan dia bersemangat pun sebab apa? Kebanyakan orang, saya bagi tahu kepada anda, even ada COVID-19, kita kena lockdown ke, tak lockdown ke, sama saja. Sama saja. Always cari jalan shortcut untuk sukses. Anda tahu tak? Mereka cuba untuk sukses dan cari jalan shortcut untuk sukses. Dua benda berpuaka ni dipegang oleh 95% orang yang berusaha untuk sukses dalam hidup dia. Dia akan cuba. Kalau benda ni tak boleh, dia cuba next. Maksudnya dari segi knowledge, kita dah tahu dah, orang yang nak berjaya dalam hidup ni, mereka akan belajar tau. Belajar ni yang paling membenci, menjadikan banyak orang tak suka untuk sukses ni. Anda tahu tak? Simple word saja, belajar. Buang hantu malas dalam badan tu, paling sukar. Nampak simple, anda kata nak jadi rajin. Ingat, senang ke nak jadi rajin dengan malas ni? Dua benda yang berpuaka, anda tahu tak? Kalau anda rajin, berapa lama anda boleh bertahan menjadi orang yang rajin? Anda akan back menjadi orang malas balik, betul tak? Seminggu, kenapa dia buat seminggu, 2 minggu, dia bertahan selama seminggu. Minggu pertama dia rajin, minggu kedua tak jadi dia rajin, lama-lama dia penat. Nampak tak? Akhirnya dia back to basic. Tak payah buat lah, malas kan? Jadi punca dia apa? Transition dia macam mana? Peralihan yang dia buat tu
dalam diri itu sebenarnya. So sebab tu kalau anda nak belajar masuk kursus motivasi, saya ingat dalam setiap ceramah saya hanya sampaikan kepada diri saya dan juga untuk anda semua. Bukan saya nak mengajar anda. Saya bukan master, saya bukan sifu untuk mengajar anda. Tidak. Cuma saya suka menyampaikan apa yang saya dapat, saya sampaikan. Saya nak belajar, saya share. Sebab kebanyakan rakan-rakan yang duduk dalam tim ini semuanya adalah ahli-ahli Volten. Ada juga yang buat syarikat-syarikat lain, tapi mereka boleh mengambil ilmu. Tidak ada masalah. Anda boleh buat. Sebab benda knowledge ni sama saja untuk kita sukses. Jadi bagaimana cikgu kaedahnya kita untuk sukses? Yang nombor satu, saya bagi tahu kepada anda. Buat satu hal tu, buat satu decision, buat satu action, buat satu target, biarlah masuk akal. Biarlah masuk akal. Adil tak adil anda duduk dalam satu company tanpa, kalau anda tanpa ilmu, tanpa nak belajar, tanpa faham, bolehkah anda sukses? Kan mudah je benda tu nak faham. Kenapa anda tengok anda bila anda menaja orang, ajak join, kita sama-sama buat Volten, bisnes di Volten, anda sukar. Sebab kita tak menggunakan segala kepakaran yang kita ada. Kita tak mau belajar pun. Malah kita pun tak faham Volten tu apa. Apa bisnes yang hebat di Volten. Kita tak faham. Kita biarkan, kita tangguhkan kerja tu dan akhirnya dalam masa yang sama kita ada action. Kita lakukan tindakan. Kita lakukan tindakan tanpa pengetahuan. Itu yang menjadikan orang give up dengan kita. Orang menjadi slow dengan kita. Sikap kita itu sendiri sebenarnya yang menjadikan kita itu gagal. Kita fail sebab itu. Tadi saya jumpa satu kawan. Saya ni cikgu, masalah saya ni, modal tak ada. Allahu Akbar. Modal tak ada cikgu. Modal, kalau orang Kuala Kangsar kata, modal tak ada cikgu. Sebab anda tak ada modal lah, sebab tu anda kena buat. Sebab kita tak ada duit lah, kita kena buat benda ini supaya kita sukses. Kalau anda dah jadi jutawan, duit berjuta-juta, tak payahlah buat Volten. Betul tak? Ini bisnes untuk orang yang tidak punya pendapatan, tidak cukup wang tanggungan, ada keinginan untuk sukses untuk anda. Yang duk jawab, saya nak buat je, modal tak ada cikgu. Kalau duit hang banyak, aku pun tak tajah hang. Kalau hang dah jadi jutawan, duit berjuta-juta, berguni-guni di rumah tu, anda nak join tak? Mungkin saya jumpa, cikgu, saya dah duit berjuta dah, nak buat apa? Bagi alasan tu pula. Masa tak ada duit, modal tak ada cikgu, nak buat apa? Dan tak bagi reason, saya bagi tahu. Jadi senang saja. Anda dengar cakap saya malam ni, sap-sap sui punya. Orang Cina kata sap-sap sui punya. Tu saya bagi tahu kepada anda. Kalau anda ada kereta, contohlah Ferrari lawan dengan Ferrari, dua Ferrari duduk dekat satu jalan raya yang lurus, straight saja. Kita pun pandai bawa kereta. Pakar yang kaki race, juara race dunia ni, dia duduk sebelah kita. Dia pakai Ferrari, kita pun pakai kereta. Sama kita ni duduk bawa kereta dekat Kulim je, tapi pandai lah bawa. Bawa Ferrari tu kita pandai bawa, tapi kita tak belajar macam dia orang belajar. Kalau jalan tu lurus, saya bagi tahu benar, dia letak kita dua orang race. Saya race dengan Mr. Mak Saleh, nama apa? John ni dia juara dunia, race Ferrari nombor 1 dunia. Dia kirakan Volten bagi kereta yang sama. Ferrari, dua-dua. Cikgu Amir pakai Ferrari, John ni juara dunia ni pun pakai Ferrari, tapi bergerak pada garis lurus. Dan saya juga dilatih cara kaedah nak bawa Ferrari tu. Dilatih cara tekan enjin begini, kena buat semua, saya faham. Okey, juara dunia ni pun faham, saya pun faham. Letak dekat garisan lurus. Straight lah. Agak-agak siapa jadi juara? Saya tanya anda yang dengar ceramah saya ni. Siapa jadi juara? Garis lurus, dua-dua kereta Ferrari. Kereta speed yang sama. Dua-dua. Saya balik tekan minyak. Juara dunia ni pun dia pun tahu, dia lagi master lah. Sama-sama menang, betul tak? Sebab saya hanya perlu tekan minyak saja, tak perlu corner. Jaga garisan tu lurus, lurus. Jadi saya tak perlu tekan minyak saja. Tekan maksimum habis, tak ada accident, tak ada corner, tak ada apa, tekan. Jadi keputusan dia sama-sama. Saya pun berpeluang untuk sama dengan juara dunia tadi. So, apa yang membezakan dia dengan saya? Bagi jalan yang corner.
Bagi jalan yang corner-corner tu, race pula dengan saya nak tengok siapa menang. Jauh lah saya kena tinggal sebab saya tak belajar teknik nak ambil corner macam mana dengan speed sampai 300 km sejam. Saya tak pandai. Bagi saya 300 bubuh dalam corner, masuk parit terus. So yang membezakan kita untuk sukses tadi, kalau jalan tu lurus, mudah, semua orang boleh berjaya. Tapi ada ke jalan lurus? Tak ada, semua corner. Bila jalan tu corner, dia ada lap, dia ada corner, dia ada jalan kecil, jalan besar, dia ada bukit, dia turun, dia ke corner sana, corner sini. Hanya juara dunia saja dia jadi juara sebab dia ada kepakaran dekat situ. Dia belajar dekat situ. Saya tahu bawa kereta saja. Bubuh tang corner tu, saya tekan minyak. Sekejap lagi saya masuk dalam parit. So yang membezakan kita dalam bisnes sama. Kalau anda menganggapkan bahawa orang yang berjaya ni semuanya duduk dekat garis lurus, semua orang jadi jutawan. Jual produk, anda perlu cakap saja, produk dah laku dah. Cerita saja hari ni mudah. Oh, orang ni masih join jadi member. Oh, orang ni kita jumpa baru nak cakap, "Mat, hari ni aku bawa di cafe." Okey, bayar, aku nak jadi ahli. Oh, kalau macam tu semua orang jadi millionaire, bro. Yang menjadi kepakaran kita tu nak convince orang tu macam mana. Kepakaran kita itu nak membina kumpulan tu macam mana, membentuk semua pasukan itu. Sebelum nak membentuk pasukan itu, siapa yang perlu master dulu? Anda, saya. Saya lah kena belajar, faham sistem. Saya nak mengajar orang, bila dia nak masuk dalam race kereta tadi, saya akan ajar dia cara bawa kereta laju macam mana untuk capai dia punya target. Tapi bayangkan kita tak pandai bawa kereta, kita pergi ajar orang cara speed, cara nak pandu kereta ni laju macam mana. Cara dia akan capai dalam masa berapa minit saja. Kita akan pergi 350 km sejam. Kita punya convince orang. Dia tanya kita, macam mana nak bawa? Aku pun tak tahu dia kata. Agak-agak dia nak bawa tak kereta yang anda suruh masuk tadi. Anda kata boleh bawa laju tadi. Saya pun tak berhenti nak masuk, nak join. Jadi anda tahu tak, punca kita fail sebab kita tak ada ilmu, tapi kita cuba mengajak orang menjadi jutawan dalam Volten. Contoh saya bagi tahu dalam Volten. Dia nak suruh kita join Volten. Tapi dia sendiri tak nak belajar. Dia sendiri pun tak mau ambil tahulah apa bagaimana kaedah untuk sukses. Dan anda tengok, dia kata, kenapa aku susah sangat? Engkau pun tak tahu apa-apa. Kau nak convince orang macam mana? Knowledge tak ada, pengetahuan tak ada. Pada jalan yang bengkang-bengkok dengan cabaran yang hebat dalam bisnes ni, semuanya lintang pukang. Anda tahu tak? Dengan COVID-19 datang, Allah uji kita pada tahap itu. Kita dalam keadaan ni, kita ditentang, bersaing sana, bersaing sini. Mesti ada pengalaman, mesti ada pengetahuan, mesti kita belajar dan terus belajar. Dan kita melakukan, belajar, action. Tengok positif, negatif. Bila kita buat satu tindakan, berhasil atau tidak. Kita buat satu tindakan, tak berhasil. Kenapa? Upgrade. Dan dia tak akan habis. Yang membezakannya adalah knowledge itu adalah master, kepakaran kita itu. Kita mungkin makin pandai, dan kita bertahan sampai kepada satu tahap nanti kita memang qualified untuk mencapai apa yang kita target. Take time. Ada masanya. Bukan hari ni buat seminggu nak kaya, tak boleh kaya lah cikgu. Kami dah buat 2 minggu dah cikgu. Tak jadi-jadi. Jual kopi sekotak pun tak laku. Ya hanam saya bagi tahu kepada anda. Mana bro? Senang saja. Dalam dunia ni Tuhan dah bagi guideline kepada kita. How to be a successful people. Saya bercakap tentang business. At least kita tak berjaya hebat macam orang. Tapi sekurang-kurang apa keinginan kita. Kemahuan kita. Ada orang dia tak, bukan dia nak sukses sampai gila-gila, tak. Dia nak mencapai sesuatu supaya jiwa dia tenang, dia cukup dapat target itu. Sekurang-kurangnya anda capai tahap itu. Free time, free money. Betul tak? Semua orang dalam bisnes, the best target. Tak kisah anda siapa pun. Free time, free money. Bebas masa, bebas uang. So di Volten ada itu. Tapi kalau dia mudah dapat macam tadi, saya kata, saya dengan juara Ferrari tadi, race dekat garisan yang lurus sama-sama. Kalau sistem tu Volten buat, memang bisnes di Volten tu macam tu. Asal pergi jumpa orang, tak sempat jumpa dia dah sign up dah. Nampak batang hidung kita. Oh bro, buat Volten. Ni saya nak bagi duit ni. Jadi ahli. Dia pula pergi jumpa B tadi. Oh bro, hang buat dah. Okey, aku bagi. Ui, kalau macam tu senangnya orang jadi jutawan. Kan? Habis orang dalam dunia sekejap ya, pakat millionaire semua. Bila jadi semua orang jadi millionaire, semua orang jadi susah pula.
bakat berhenti kerja habis. Semua orang tak kerja apa, semua buat Voltan. Sebab Voltan semua masuk ahli, sebut tengok muka ya, tak payah explain, semua jadi millionaire. Oh bro, kalau macam tu jahanam Malaysia ni. Kenapa dia create problem itu? Sebab dia akan tengok sama ada kita ni ada selected people atau tidak untuk mencapai target kita secara peribadi. Benda tu, jadi anda tak perlu bagi satu reason yang stupid. Cikgu model tak ada, cikgu dah tahu model tak ada, esok dah banyak model banyak, cikgu nak buat apa pula. Dulu sama juga, bila kita start mula-mula buat, mana ada orang cikgu nak buat, tak ada siapa pun buat Voltan. Bila dah ramai pula cikgu. Jadi mangkuk tu, dia mangkuk situ lah. Cari reason. Macam mana tak mau buat. Macam mana supaya aku ada satu reason orang boleh terima yang aku ni papa kedana. Majoriti macam tu lah. Bila tak boleh buat, anda tengok, dia mesti bagi reason. Cuba bila tak boleh buat tu diam. Cuba berani tengok. Pasal apa tak buat bro? Buat muka monyok, diam. Tak ada. Oh, ini bos tak betul lah. Kita susah lah jual produk macam ni. Dulu tak ada KKM lah. KKM tak ada, orang tak mau lah. Lah ni ada KKM. Dah lama baru ada KKM pula. Apa lagi? Sebab tu saya kata, bawa lastik tau lastik. Anda bawa lastik, bawa ketua batu tu. Cakap banyak lastik je kepala tu. Wahalnya, saya bagi tahu kepada anda, kita hidup dah lama dah. Lintang pukang tu kita dah biasa. Kalau anda kata susah, ada lagi orang susah pada kita. Kalau kita kata kita hebat, ada lagi orang hebat. Tak ada siapa lebih, tak ada siapa kurang. Cuma kita dulu upgrade masing-masing punya knowledge, pengetahuan kita. Kepakaran kita tak tahu. Banyak orang hebat. Dalam Voltan anda tengok, banyak orang yang hebat-hebat. Atas dia hebat, ada lagi orang hebat. Ada lagi orang hebat. Tapi yang penting jadi orang hebat. Berapa banyak hebat, level hebat tu tak apa, yang tu kemudian jadi orang hebat. Walaupun Cak Ayam yang hebat, tak apa. Saya tak besar cikgu dari segi financial income, tapi saya adalah 15,000 sebulan. Jadilah 15,000 sebulan. Selesai masalah. 15,000 tu alhamdulillah cikgu. 15,000 sebulan saya tak ada hutang, rumah saya okey, semua saya okey, kereta boleh bayar, saya ada free, bebas masa, saya dapat lagi RP point, saya dapat kereta free, semua selesai cikgu. 15,000 happy saya. Target anda sudah capai apa? Kecuali anda yang 200,000, 300,000 tu lain pula. Itu upgrade anda punya kan. Tetapi capailah dulu apa yang dapat menyelesaikan masalah kita, betul tak? So, dalam Voltan, saya bagi tahu kepada, even anda dalam company lain, bersama saja buang penyakit tu. Sebab dia banyak benda ni. Saya bagi tahu, power, ingat topik saya dulu, power of majority, kuasa majority. Sebab apa? Bila anda buat sale produk, bila anda bina kumpulan, anda gunakan kuasa majority. Majority ni saya bagi tahu kepada anda, dalam politik betul lah, jadi siapa majority boleh jadi menteri, siapa majority boleh menang mengundi. Tapi dalam bisnes, anda tahu tak, bukan kuasa dekat majority, power of minority. Saya bagi tahu kepada anda. Dalam bisnes untuk sukses, minority, anda kena tengok orang yang paling sikit, itu dipanggil sukses. Yang paling fail, paling banyak. So, bila anda tengok orang yang fail itu sedikit, anda tengok kenapa orang yang menjadi hebat tu, dia bilangan dia sedikit. Maka belajar daripada orang sedikit. Jangan menggunakan kuasa majority. Oh, orang ramai cakap benda ni memang tak boleh pergi. Saya dah jumpa kawan-kawan saya. Anda pergi jumpa siapa? Kawan-kawan anda yang fail. Cuba anda jumpa kawan-kawan anda yang sukses. Dia tahu nak jawab anda cakap tadi macam mana. Oh, saya modal tak ada lah. Saya nak move cikgu. Saya susah cikgu. Saya susah. Apa lagi alasan? Saya bini tak bagi cikgu. Itu lagi jahanam. Nak buat bisnes untuk keluarga, bini tak bagi cikgu. Ada lagi apa alasan lagi? Saya cikgu, kereta tak ada cikgu. Dah ada kereta, minyak pula tak ada cikgu. Ada minyak, kereta saya kancil cikgu. Mereka kereta boleh lah. Kereta mereka hebat-hebat. Kereta saya kancil cikgu. Apa lagi nak cakap? Macam-macam. Saya kata jenis mangkuk. Kerik. Anda tengok the miracle orang yang bisnes dalam dunia ni. Anda tahu tak? The powerful orang yang hebat dalam bisnes. Saya bagi tahu kepada anda adalah anda punya mindset.
Anda yang tentukan diri anda untuk sukses. Anda yang tahu berapa lama anda boleh bertahan dalam hidup. Kalau macam ni hidup aku dari dulu sampai sekarang, lintang pukang hidup aku, mesti ada sesuatu yang aku fikir salah. Dan aku perlu buat perubahan dalam diri aku. Make it happen. Lakukan sekali dalam hidup anda. Kalau kita betul-betul nak sukses, kalau kita tengok setiap kali kita mengulangi benda yang sama, kita gagal. Buat 2 kali gagal, 3 kali gagal, 5 kali gagal, setahun gagal, 2 tahun gagal, 3 tahun gagal, 5 tahun gagal, 10 tahun gagal, dan setelah berkali-kali gagal. You are wrong. Tutup pangkah sini, pergi berguru, belajar, lakukan saja. Setuju tak setuju, lakukan saja apa yang anda lakukan. Bukan kita nak mati pun. Jangan duk pakai otak kita, selalu kata jangan menggunakan the power of majority dalam sukses. Kerana orang yang majority yang gagal. Jangan kita dengar ayat majority dalam, kalau anda nak sukses. Dalam politik, okey, carilah majority, menanglah parti tu. Dalam bisnes, the power of minority. Sebab tu nak cari tok guru ni susah. Nak cari kita punya master ni susah. Kadang-kadang mereka charge kita, mereka pendak kita. Berbaloi lah. Mereka belajar susah-susah apa. Mereka study, mereka learn, mereka belajar kan susah. Itu yang membezakan kita. Anda boleh buang tak benda, tapi masalah cikgu, masalah situ lah. Bila saya cerita macam ni, masalah, tengok. Dia bermula dengan satu perkataan dia, masalah. Kalau orang pulang, masalah. Okey cikgu, tapi masalahnya, tengok. Bila okey cikgu, dah okey. Tapi tetap ada perkataan, tapi. Okey cikgu, saya faham tapi. Kan? Mangkuk tu dia mesti ada perkataan tapi juga di hujung ayat dia tu. Belanda bagus lah, tapi. Oi, Voltaire bagus, saya buat tapi. Kan? Siapa pernah tajuk orang tak ada perkataan tapi. Dia hebat. Dia mesti ada tapi tu. Bila ada tapi di situ, anda tahu dah, dia sudah menempah maut. Dalam Successful Habits, ada perkataan tapi itu, dia mencipta parit untuk dia terjun. Dia mula bergantung pada orang lain. Anda tahu tak apa sebab ada orang ada perkataan tapi tadi? Bila ada tapi, dia nak sukses itu, dia bergantung kepada benda lain. Dia kena bergantung kat orang ni. Dia kena bergantung orang ni. Dia banyak bergantung. Orang yang banyak bergantung kepada orang lain, benda lain untuk dia sukses, dia mesti ada perkataan tapi bila dia bercakap. Jadi anda perhatikan semua rangkaian termasuk diri saya sendiri. Di dalam niaga, kalau saya duduk di Voltaire ni, anda tengok alhamdulillah. Segala syarat dia, pokok dah buat, tanah dah tebas elok dah, bersih dah, tumbuhan dah ada, pi tanam saja. Air dah letak dah, pi korek lubang masuk air tu mengalir, pi lah nak tanam jagung ke nak tanam padi ke, semua dah ada, benih semua dah ada dah. Satu ya tengok, pi usaha. Tak cikgu, dia tak juga, dia ada alasan juga. Tengok, dia mesti, tapi cikgu, saya tak pandai cara-cara nak tanam. Mangkuk, kalau dah tak pandai, belajar. Senang je. Kalau dah tahu kita tu tak pandai, belajar. Bila belajar, pandai ke bodoh? Bila dah belajar, pandai. Betul tak? Ini masalahnya belajar. Saya belajar, cikgu saya tu yang saya malas. Dah malas, tak payah belajar. Balik rumah, tidur. Kan the best tu. So, di dalam Voltaire, saya beritahu kepada anda, atau dalam bisnes-bisnes lain, buang hal-hal yang ada, yang duk berhantu dalam hati kita tu. Anda tahu tak benda tu duduk kat mana? Duduk kat otak ke duduk kat hati? Dia tanya cikgu, hantu raya duk bagi reason, duk bagi alasan tu, dia duduk kat otak ke dia duduk kat hati? Dia duduk dekat hati. Anda, saya yang sendiri, saya sendiri nak mencipta kejayaan saya. Decision, saya yang buat. Nak lakukan, saya. Nak buat apa? Saya. Nak buat apa income? Saya. Okey tak okey? Saya akan kata okey. Speed, berapa speed? Saya akan tambah saya punya speed. Kalau target saya besar, saya tahu untuk capai target yang besar, speed mesti laju. Anda mesti sanggup bermati-matian. Anda sanggup melakukan segala apa kesusahan dalam diri, akan aku lakukan apa nak jadi pun. No retreat, no surrender. Baru kita boleh jadi hebat. Jangan jadi lembek bro.
Sebab tu saya minta kepada anda. Anda yang nak jadi motivator, motivate diri sendiri dulu. Kita jadi champion. Jangan hidup kita ni sentiasa bergantung kepada orang lain untuk decide kita punya kehendak. Decide kemahuan kita. Kita yang target untuk cipta kejayaan dalam hidup kita. Maka kitalah yang menentukan segala-galanya. Doa kita ada satu yang akan bantu kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dekat dia hari bagi kekuatan dekat kita, bagi semangat kepada kita supaya jangan sekali-kali kita duduk dalam kuasa of majority. Kerana majority orang akan suka tengok orang lain lingkup, orang lain jahanam. Anda pergi buat Volten, jumpa kawan, bos tak payah buat lah. Aku dah masuk member lama dah. Jadi ejen tak jadi-jadi pun. Tadi ya dengar ceramah Cikgu Amir bersemangat. Punya bersemangat. Bila satu hantu raya tu bagi tahu, saya dah masuk lah. Bro, aku dah masuk dah Volten tu. Nah, dulu dia jadi ejen. Tak boleh pi lah. Tadi anda dengar saya. Tadi 100% bersemangat. Dah tinggal berapa persen? Turun tinggal 50%. Pergi esok pergi taja satu kawan lagi. Alah bro, hang jumpa apa halia hitam, ya Allah. Halia hitam belakang rumah aku pun ada aku tanam. Hendak berapa guni. Wah, turun. Kenapa orang? Soalan saya, who decide? Siapa yang buat keputusan untuk anda berjaya? Orang lain kan? Prospek anda tadi kan? Dia yang lemahkan anda kan? Dia yang bila tengok anda bersemangat. Cuba anda dia ajak dia pergi karaoke. Anda ajak dia pergi karaoke. Laju je. Pukul 9 nak pergi karaoke. 8.30 dia tunggu dah. Weh bro, bila nak sampai ni? Aku dah sampai dah. Weh, semangat kan? Bab-bab tu. Kan majority ni semua macam tu. Dia happy. Dia suka melakukan yang majority happy buat. Pergi karaoke, kelab memancing ikan, bersembang-sembang kosong, main game, dapat handphone duduk dekat kedai, main game ramai-ramai. Sembang benda yang bukan-bukan, sembang politik tak masuk akal, semua lintang pukang. Kan itu majority. Tapi cuba kita buat bisnes. Semua orang attack kita. Perah hang buat, hang tahu dah esok hang buat. Dia akan hancur. Patutnya dia diam je lah. Kalau tak nak support kita pun tak apa, diam. Dia tak cukup, dia akan tembak kita supaya kita terkangkang kat bawah jatuh. So anda yang tahu benda ni berlaku semua apa di muka bumi ni. Anda yang dah fahamkan benda ni semua kan? Kita, saya, anda semua dah tahu dah. Kalau kita sukses, kalau kita susah, orang komplain kita tak? Orang komplain. Mangkuk ayun tu pemalas, kerja tak ada. Saya tengok padam muka dia, hidup susah. Cuba anda kaya tengok. Orang komplain tak? Orang lagi banyak komplain tu. Kereta jual dadah ke jual apa tu. Saya tengok pakai kereta mewah-mewah. Dulu tak ada kerja. Sekarang ni pakai kereta mewah tu mesti tu. Tu makan rasuah ke jual. Dia mesti kata kat anda juga. Anda kaya pun orang mengumpat. Anda miskin pun orang mengumpat. Apa pun semua orang mengumpat. So don't care. You decide, saya decide. Kita buat sesuatu yang hebat. Target betul-betul. Pegang dalam diri. Belajar dengan tangan pajemu. Buat sungguh-sungguh. Kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah izin pun tak apa. Tak izin pun tak apa. Allah tahu apa yang lebih baik untuk kita semua. Betul tak? Dia tahu lebih baik. Kalau kita ni berjaya, mungkin itu akan menggagalkan kita. Kalau kejayaan kita tu mungkin menjadikan kita ni tak betul. Allah akan tahu apa yang dia akan buat. Tapi kita just do it yang terbaik untuk diri kita. Ingat, menggunakan power of minority, bukan majority. Kerana minority orang yang sukses di muka bumi ini, bukan majority. Okay? So, bye-bye. Selamat malam, tidur awal. Esok kita bangun, kita mengamuk lagi. Kalau ada masa, esok malam, saya mengamuk sikit lagi. Okay? Bye-bye. Thank you very much kawan-kawan semua. Saya doakan kita semua sukses di Volten. Buat betul-betul. Buat secara jujur dan ikhlas. Buat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah. Kita doakan Volten menjadi company yang terbaik. Kita menjadikan leader yang terhebat. Kita dapat mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Begitu juga dengan rakan-rakan yang dalam company lain. Saya doakan anda sukses dalam company masing-masing. InsyaAllah rezeki ni Allah tentukan. Okay? So, good night. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.